Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Fokus berita malam ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg mendedahkan jumlah pendapatan Sarawak pada tahun 2022 mencatat penambahan 2 digit sehingga mencecah bilion ringgit. Menurut beliau, penambahan tersebut membuktikan kewangan negeri ini sangat kukuh dan secara tidak langsung membuka mata dunia bahawa Sarawak mempunyai kerajaan yang pakar dalam mengurus kewangan, ekonomi termasuk mencari dana menggunakan sumber yang ada dengan bijak. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari, beliau akan mengumumkan jumlah keseluruhan pendapatan Sarawak secara rasmi pada hujung bulan ini pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sebanyak 4 tahun yang lepas, alhamdulillah rezeki kita bertambah. Saya dah jadi menteri lebih kurang dekat 40 tahun di bawah Tun Taib, di bawah Denan. Bajet kita yang tinggi sekali ialah 6 bilion. Yang tinggi sekali. Dalam masa 4 tahun kebelakang ini, bajet kita 10 bilion, 2 kali ganda. Sebab kita telah dapat mencari dana pendapatan kita lebih. Tahun tu lebih lagi. Ujung bulan tu kita ada DUN, saya akan ngumum bajet berapa pendapatan kita. Tapi saya madah kita bayangannya bilion 2 digit. Bertambah. Makai wang madah Sarawak bankrupt 3 tahun. Abang Jo, kalau ada bajet 10 juta, 10 bilion 1 tahun, Sarawak bankrupt dalam masa 3 tahun. Saya dah 5 tahun jadi pemimpin kita. Bukan aja nak sebut bankrupt, tambah lagi ada. Hari itu saya dah proof keuangan kita kukuh. Beliau berucap demikian dalam majlis pelancaran program Sarawakku Sayang bahagian Sri Aman bertempat di Dataran Pekan Lingga pada Sabtu. Turut hadir Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau Datuk Julaihi Narawi, Adun Lingga Dayang Razah Awang Sohor, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Mantan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Samiun, Mantan Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Karim serta calon GPS Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kepli. Dalam perkembangan sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah beliau akan membentangkan rang undang-undang RUU, Dana Berdaulat Negeri Sarawak pada persidangan DUN Sarawak kelak. Ujar beliau RUU berkenaan adalah untuk masa depan yang akan memberi pulangan sepenuhnya kepada rakyat Sarawak. Not di pola saya tu ialah untuk anak cucu kita masa depan. Termasuk mereka yang belum lahir. Kita mempunyai pengurusan kewangan yang baik. Dan tu akan memberi pulangan kepada kita. Adik kakak, kalau Singapura boleh, Singapura tidak ada sumber. Tapi pendapatan dari dana baudalat mereka begitu banyak. Kenapa Sarawak tidak boleh? Sarawak ada sumber. Sarawak ada tenaga manusia yang boleh kita latih. Sarawak juga tidak begitu paloi. Kita boleh. InsyaAllah masa depan kita cerah di bawah GPS. Sementara itu, mengulas mengenai pembangunan di kawasan Batang Lupar, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata Kerajaan Sarawak akan membangunkan Pekan Lingga berdasarkan master plan di bawah agensi pembangunan Sri Aman Sada. Dayang Madah, dah first phase dah siap. Dah kacak, dah siap, dah jembatan lagi. Kita dah muji tebingan yang baik. Minta phase 2. Boleh ya, kenapa nak susah malah phase 2. Dan juga kita akan bangunkan Pekan Lingga. Unit rumah kita Sanangga tadi dah siap, ia akan dibesarkan. Kita tambah rumah di situ, belum dah jadi daerah. Kita akan bangunkan pejabat. Ini adalah master plan-nya di bawah
sadar. Beliau memaklumkan perkara tersebut setelah menilai keperluan rakyat di kawasan itu seperti yang disuarakan oleh Aduningga Dayang Norazah Awang Sohor menerusi ucapannya. Dalam sidang media pula, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak sememangnya mempunyai perancangan jangka panjang yang menyeluruh di kawasan Batang Lupar termasuk Seri Aman. Katanya bahagian ini mempunyai potensi yang besar dalam dua sektor iaitu pertanian dan pelancongan yang mana perlu digerak menggunakan pembangunan infrastruktur yang agak tinggi. Jadi dalam pembangunan yang menyeluruh ini, kita nampak bahawa kawasan Banting dan sekitarnya boleh menjadi lokasi food security, termasuklah beras tadi. Dan satu lagi usaha ialah nenas dan bahan makanan yang boleh dibangunkan dalam kawasan tanah yang ada di sini, tanah gambut combination dan juga yang perkara penting juga bekalan elektrik dan air untuk kawasan semuanya. Jadi ini saya nampak hingga ke tahun 2030 basic infrastructure ini akan berjalan terus. Walaupun kos pembelajarannya agak besar, saya rasa Sarawak mampu. Lebih-lebih lagi kalau kita dapat bekerjasama dengan kerja persekutuan. Keperkembangan di Tanjung Manis. Perusahaan kecil dan sederhana PKS memainkan peranan penting dalam mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan selain menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuklah negeri Sarawak. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, sektor PKS membolehkan masyarakat di kawasan luar bandar meningkatkan ekonomi mereka. Ini kerana PKS mewakili 97.2% daripada komuniti perniagaan termasuk perusahaan mikro, komuniti luar bandar, kumpulan B40, pembekal dan sebagainya. Beliau berucap demikian semasa merasmikan kursus pencenamaan dan pembukusan produk, penyerahan bantuan SME dan penyerahan peralatan ICT bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Jerijih pada Khamis. Menurutnya, Kuala Rajang telah diketahui ramai dan masyhur dengan produk songket Rajang sehinggakan pihak Istana Negara pun tahu mengenai perkara tersebut. Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak itu juga berharap para peserta program menggunakan ruang dan peluang ini sebaik mungkin untuk menimba ilmu dari program tersebut kerana ia boleh menjadi platform kepada mereka bergerak seiring dengan peredaran semasa dan kekal relevan. Pada majlis sama, Datuk Ahmad Awang Tengah telah menyampaikan replika cek penerima bantuan keusahawanan kepada usahawan bidang makanan dan minuman di bawah program graduan ke arah usahawan gerak, bantuan melalui program usahawan teknikal dan vocational, USTEF, bantuan keusahawanan program Go Digital dan bantuan Agrobank. Terdahulu, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, dalam ucapan aluannya berkata, program tersebut diadakan untuk memberi pendedahan kepada usahawan-usahawan di Tanjung Manis agar lebih bersedia dan berdaya saing. Katanya, menerusi kursus ini, usahawan-usahawan di situ diberi pendedahan akan kepentingan pembukusan dan penjenamaan produk dan perkhidmatan mereka. Peserta kursus juga didedahkan dengan strategi untuk membuat pelanggan lebih mengenali jenama dan keunikan hasilan mereka berbanding pesaing-pesaing yang lain dalam pasaran. Kita mempersembahkan produk ini kurang. Ngadan udah tenun raja. Tapi bagaimana kita dapat mereka bentuk, membungkuskan produk ini supaya ia dapat dipasarkan bukan saja di Sarawak, bukan saja di Malaysia, ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Oleh sebab itulah kursus ini menjurus kepada bagaimana kita dapat brand name kita ini yang begitu baik dan juga bagaimana kita dapat memberi bungkusan supaya ia menarik perhatian orang untuk membeli.
Adun Kuala Rajang itu menambah peserta juga diajar memahami garis panduan pelabelan dan persijilan sebagai pelengkap kepada sesuatu pemukusan produk maupun perkhidmatan bagi mematuhi standard MyIPO, HACCP, halal dan sebagainya. Sementara itu, calon GPS Parlimen Kanawi, Dato' Aaron Agodagang menegaskan kerajaan GPS telah terbukti lantang bersuara dan ikhlas dalam memperjuangkan nasib rakyat Sarawak. Katanya ini berbeza dengan calon pembangkang dan bebas yang hanya mementingkan diri dan muncul sekali dalam 5 tahun iaitu semasa pilihan raya namun selepas itu akan menghilangkan diri. Justru beliau menyeru penduduk di Kanawit agar memberikan sokongan padu kepada GPS pada 19 November nanti bagi memastikan suara dan perjuangan menuntut hak Sarawak menjadi lebih kuat di Dewan Rakyat. Lebih penting lagi katanya mandat besar itu akan memastikan Kanawit terus menerima limpahan pembangunan yang telah dirancang oleh kerajaan negeri. Beliau berkata demikian semasa randau ruai bersama calon GPS Parlimen Kanawit di sekitar kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah dan Macan pada Khamis. 3 lokasi dilawati beliau adalah Rumah Ramba, Penyangkai Akai, Rumah Dang, Sungai Bob dan SK Nangalipus. Laporan seterusnya. Sektor perniagaan di Sarawak mampu berkembang dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negeri ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, sebagai negeri terbesar di Malaysia, sektor perniagaan di Sarawak mempunyai potensi besar untuk membangun. Menurut statistik Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), merekodkan terdapat sebanyak 94,229 syarikat dan 3,158 perkongsian liability terhad (PLT) di Sarawak yang telah berdaftar dengan SSM sehingga 31 Oktober 2022. Entiti perniagaan ini merupakan pemangkin kepada ekonomi negara amnya dan negeri Sarawak khususnya. Selain menjadi nadi kepada pertumbuhan ekonomi, entiti-entiti perniagaan yang didaftarkan di SSM ini juga mencipta pelbagai peluang pekerjaan kepada rakyat negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Bangunan Pejabat Baru SSM Sarawak di Kuching pada Sabtu. Jelasnya lagi, peluang-peluang pekerjaan yang berterusan yang ditawarkan oleh entiti-entiti perniagaan ini dapat mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi, mengurangkan kesan akibat pandemik COVID-19 serta membina semula ekonomi dengan asas yang lebih baik. Ditanya mengenai Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 yang dikuatkuasakan SSM tidak terpakai di Sarawak dan Sabah, Datuk Seri Alexander berkata perkara itu dalam usaha bersama kedua-dua negeri untuk membuat perbincangan supaya akta itu boleh diguna pakai di Sabah dan Sarawak. Kita sedang berusahalah bersama kedua-dua negeri ini untuk buat perbincangan bagaimana supaya akta itu boleh diguna pakai di Sarawak dan di Sabah. Kebaikannya adalah bagi komuniti perniagaan di bawah kawasan akta itu sendiri. Mungkin ada kebimbangan di negeri ini sedikit sebanyak tentang bagaimanakah kuasa Sarawak dan Sabah. Tapi bagi saya yakinlah ini boleh dibincangkan supaya kuasa Sarawak dan Sabah tidak terjejas. Malah yang lebih penting adalah mereka yang berdaftar dengan bawah akta ini nanti akan dapat banyak manfaat daripada program-program yang akan diadakan secara berterusan selama ini pun sudah ada oleh SSM dari segi membantu mereka yang mendaftar perniagaan mereka dalam akta ini. Dalam majlis tersebut, Datuk Seri Alexander telah menyampaikan serahan agihan Wakalah Zakat Korporat SSM serta sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR SSM kepada 15 buah rumah kebajikan berjumlah RM75,000. Turut hadir Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul dan Ketua Pegawai Eksekutif SSM Datuk Nur Azimah Abdul Aziz. Paparan berikutnya,
Kerajaan Sarawak berusaha untuk terus menambah baik isu telekomunikasi Sarawak selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dalam memberikan manfaat kepada rakyat untuk menikmati perkhidmatan internet berkelajuan tinggi. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, sehubungan itu Kerajaan Sarawak menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC telah memeterai Memorandum Persefahaman MOU dengan Sarawak Energy Berhad SEB, Pusat Kecemerlangan Teknologi Sentex, People Science Sdn Berhad dan Eco10 Sdn Berhad bagi memacu aspirasi digital Sarawak. MOU ini yang kita sama-sama tidak maklum menandakan suatu ikatan kerjasama di antara pihak Kerajaan GPS Sarawak yang diwakili oleh agensi di bawah naungan Kerajaan GPS Sarawak dengan pihak-pihak swasta dalam usaha untuk meningkatkan terutamanya konektiviti di seluruh Sarawak. Dan kerjasama ini seperti yang saya katakan tadi, bahawa ianya akan membantu kita untuk memudahkan perjalanan kita ke tahun 2030, di mana hasrat ada objektif kita ialah untuk menjadikan Sarawak wilayah yang berpendapatan tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan Majlis mendandatangani Memorandum Persefahaman MOU dan pertukaran perjanjian tiga pihak antara SDEC dengan rakan kongsi strategik di Kuching pada Khamis. Datuk Julaihi menambah, Sarawak juga mempunyai inisiatif bagi menyokong kerajaan persekutuan dalam usaha memperluas dan mempercepatkan proses ketersambungan digital terutamanya di kawasan luar bandar. Selain daripada usaha yang dilakukan oleh kerajaan pusat, kita ada NCLC, kita ada BNB. Sarawak kita mempunyai SMB dan SDEC yang memberi fokus kepada bagaimana nak memperluaskan liputan konektiviti terutama sekali di kawasan luar bandar. Ini tujuan utama SDEC ini ditubuhkan oleh Kerajaan Sarawak. Kalau kita lihat, tanggungjawab itu sebenarnya di bawah Kerajaan Pusat. Tetapi Kerajaan Sarawak membuat intervention dengan mewujudkan SMB dan SDEC untuk mempercepatkan proses konektiviti di kawasan luar bandar. Sebab Sarawak ini luas, hampir sama luas saiznya dengan semenanjung Malaysia. Jadi oleh itulah we are taking the right steps. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta salam UKAS.